kita buat hands on. Alright. Kita buat hands on. Okay. So. Okay. So ini adalah portal YouPustaka. Okay. Portal YouPustaka. So harap semua tuan-tuan dan puan-puan dah daftarlah dengan YouPustaka. Okay. So bila untuk YouPustaka ni, untuk first kali of course lah kena login dulu. Siapa yang belum daftar, kena daftar dan dapatkan dapatkan user ID dan juga password dulu. Sudah tu dah login, akan nampaklah muka hadapan macam ni. Okay. Alright, so nak pergi ke Overdrive. Okay, boleh pergi ke e-sumber. Okay, ataupun dalam English, e-resources. Okay, e-resources. Alright. Okay, so Parustira ataupun pihak PNM, kalau ada pertanyaan berkenaan dengan YouPustaka, boleh jawab dekat bahagian chat. Alright. Okay, e-resources. Okay, so e-resources, pilih online database. Okay, atau bahasa Melayu dia pangkalan data. Okay, so kat sini boleh tengok berbelas-belas ataupun 19. Okay, 19 online database yang sudah disubscribe oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Okay, so dulu dalam portal yang lama, Overdrive ni atas sekali. Tapi sekarang dah buat mengikut alfabet. So maknanya Overdrive ataupun PNM Overdrive dah bawah, dia ke bawah lah. So kalau contoh kalau tak jumpa kat sini, boleh je tekan nombor 2 ataupun tekan saja ebook kat sini. Okay, klik ebook dan klik submit. So boleh nampak lah kat sini Overdrive, PNN Overdrive. Okay, ataupun nak search pun tiada masalah. Boleh search je kat sini. PNN Overdrive ataupun Overdrive saja. Okay, so boleh klik. Okay, so bila sudah klik kat sini dia keluarkan lah. Kat sini dia dah beritahu sedikit introduction lah berkenaan dengan Overdrive. Okay. Alright, so kejap lagi bila bila dah kita pergi ke portal Overdrive nanti saya akan tunjuk, saya akan bagi explanation lah berkenaan dengan Overdrive. Okay, so boleh klik here ataupun access here kat sini. So dia akan buka new tab, dia akan pergi ke pnm.overdrive.com. Okay. Alright. Okay. Okay, so ada yang baru daftar. Okay. So ini adalah portal portal PNM Overdrive. Okay. Ataupun untuk dia punya link adalah pnm.overdrive.com. Okay. Okay, so mana-mana yang baru ataupun yang tak pernah join dengan training dengan saya. Okay, untuk Overdrive, Overdrive adalah satu pangkalan data perpustakaan digital ataupun digital library. Okay, sebab apa kita panggil dia digital library? Okay, sebab kita punya konsep sama saja macam traditional library ataupun physical library. Okay, sebab untuk kita nak baca, kita perlu pinjam dan kita pulangkan. Tapi ada beza dia adalah kita tak perlu nak datang ke library lah untuk pinjam. Ataupun kita tak perlu pulangkan buku tu manually. Tak perlu datang ke perpustakaan untuk untuk pulangkan buku. Sebab untuk Overdrive ni akan dipulangkan secara automatik. Okay. So untuk Overdrive ni kita ada pelbagai koleksi. Okay, yang first kali koleksi adalah koleksi e-book. Okay, so e-book yang paling banyak lah. Okay, yang kedua adalah koleksi audiobook. Okay, so boleh tengok kat sini lah. Okay, e-book, audiobook dan kita ada koleksi majalah ataupun e-magazine. Okay, so ini adalah koleksi e-magazine. Okay, so untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, koleksi e-magazine ni adalah daripada Zinio. So kalau siapa yang dulu-dulu yang pernah yang selalu follow dengan Overdrive ni dan juga Zinio,
ke Zenio ni sebenarnya adalah pangkalan data yang berasingan dengan Overdrive. Okay, so sebelum ni kita ada dua lah. So nak access e-book pergi Overdrive, nak access majalah kena pergi Zenio. Dulu memang dia berasingan. So sejak 5 tahun lepas, Zenio ni kita dah sekalikan dalam platform Overdrive. So mudahlah untuk pengguna. Just access satu platform saja, dah boleh access pelbagai jenis koleksi bahan bacaan. Okey, ada satu lagi, dari tiap tahun ke tahun, alhamdulillah, kalau data Overdrive ni dia punya penggunaan memang meningkat. Okey, so dalam 2 tahun lepas, kita mencapai, first time kita mencapai 100,000 pinjaman untuk Overdrive sahaja. So dalam tahun ni alhamdulillah kita sudah hampir 300,000 pinjaman. So mana-mana yang yang ada selalu kata orang Malaysia tak suka membaca. Okay, sebenarnya itu tak betul. Orang Malaysia memang sangat suka membaca. Okay, cuma mungkin bagi saya orang Malaysia dia tak suka membeli. Mungkin dia akan beli kalau ada koleksi-koleksi yang dia menarik. Mungkin ada. Ramai lagi yang membeli. Jangan risau. Tapi kalau untuk yang yang membaca buku, tak kisahlah yang baca buku fizikal, pembaca buku digital, memang masih ramai lagi di Malaysia. Okay. Alright. So kita kembali ke Overdrive. Okay. Okay, so saya sambung. Tadi kita di Overdrive kita ada e-book, audiobook, magazine, kita ada komik. Okay, so ini komik. Komik kita semua komik yang popular lah. Kita ada Marvel, kita ada Star Wars, kita ada DC komik. Okay, DC komik itu macam Batman, Superman semua. Kita ada Nickelodeon dan macam-macam lagi lah. Okay. Dan juga last kali kita ada buku read along. Okay. Read along ni adalah buku baca bersama. Ini adalah buku interaktif. Sebenarnya kalau kita pinjam, kita baca dan buku tu akan mengeluarkan suara ataupun buku ni akan bacakan secara automatik untuk kita. Okay. Untuk koleksi read along ni memang sesuai untuk kanak-kanak yang nak belajar membaca ataupun macam-macam parents yang busy yang tak sempat nak bacakan buku cerita untuk anak sebelum tidur. Ini contoh sajalah. Ini kalau boleh tak perlu ikut lah. Okey, sebelum tak perlu ikut. Okay, so maknanya kalau sebelum tidur, kalau contohlah kalau ibu mak ayah busy ke kan, boleh je pasangkan buku ni. Okay, sebab saya pun banyak buat event dengan kanak-kanak, saya just pasang saja buku ni sebab saya tak ada skill membaca. Membaca saya boleh, tapi dia punya kalau untuk kita nak membaca buku untuk kanak-kanak ni, kita perlu ada skill yang tersendirilah. Bukan semua orang boleh membaca. Sebab dia kena ada intonasi yang berbeza. Okay. Alright, okay, Cik Zahudin. Ya Allah, Cik Zahudin, lama tak berjumpa. Okay, selamat. Terima kasih Cik Zahudin sebab join. Walaupun sudah tidak berada di Pusaka Negara. Okay. Alright, so itu saja yang kita ada di pangkalan data Overdrive. Kita ada e-book, audiobook, e-magazine dan read along. Okay, itu saja. Semuanya bacaan, kita baca general. Kita tak, untuk Overdrive ni kita tak fokus on subjek. Contohlah kalau nak subjek STEM, kita tak fokus subjek. Tapi kita ada. Okay, tapi koleksi STEM tu ada. Tapi kita just bagi sama rata. General knowledge. Okay. Alright. Okay, so untuk kita nak mengakses Overdrive ni okay, so sebelum tu saya akan tunjuk dua cara lah. Ini adalah cara penggunaan melalui browser. Okay, ataupun melalui Google Chrome lah. Ataupun apa-apa browser. Okay, atau kalau kita dah daftar Upusaka tadi menggunakan laptop, so kita nak terus baca. So ini adalah cara dia menggunakan browser. Okay, so first kali kita perlu klik sign in kat sini. Ataupun kalau dalam bahasa Melayu dia log masuk. Okay, so bila dah kat sign in, dia akan paparkan
page macam ni lah. Okay, so kat sini boleh tengok. Okay, so select your library ni adalah ID method. Cuma dia tulis saja select your library, okay. Okay, so kita kat sini kita ada dua cara. Okay, dua cara untuk login. Okay, kita ada login menggunakan Jupustaka account ataupun kita boleh login menggunakan library card number. Alright. Okay, so kalau dah daftar, sebab itulah kita perlu daftar dengan Jupustaka. So maknanya kita dah ada ID unik kita sendiri. Okay, just kita masukkan ID Jupustaka kita dan juga kita perlu masukkan password yang sama. Tak perlu kita nak buat password yang baru. Password yang sama yang macam kita daftarkan dekat portal Jupustaka. Okay, so boleh klik. Okay, boleh klik sign in. Okay, siapa ada masalah berkenaan dengan okay, ada masalah berkenaan dengan Jupustaka, tak boleh login. Okay, boleh. Okay, so your library authentication server Tulon ni saya rasa sebab ramai ramai yang tengah guna sekarang ni. Tapi tak apa, kita cuba je banyak kali. Ini selalu akan terjadi. Sejak akhir-akhir inilah. Okay. Sejak akhir-akhir ini. Ada siapa-siapa yang tak boleh login, boleh cuba komen . Okay. So kalau siapa-siapa yang tak boleh login, boleh komen. Sebab selalunya kalau kita login, kita punya overdrive menggunakan ID dan password yang sama dekat pelbagai device, mungkin akan terjadi macam tu lah. Tapi jangan risau. Itu sebenarnya tak ada masalah. Boleh je. Kalau ada masalah, boleh je contact dengan pihak Jupustaka. Nanti saya bolehkan buatkan library card number. Okay, so saya tunjuk contoh lah. Kita sign out semula. Saya klik sign in. Okay, saya boleh saja buatkan library card number kat sini. Okay, tapi kalau contoh, kalau nak gunakan, macam kalau ada masalah ke ataupun dah banyak kali cuba nak troubleshoot untuk Jupustaka apa semua, okay, boleh je library card number ni menggunakan PNM 001 sehingga PNM 999. So just pilih saja apa-apa number. Contoh kat sini saya tulis PNM 737. Ini contohlah. Okay, dan klik sign in. Okay, ini adalah menggunakan library card number. Okay. So kalau taking too long tu sebab mungkin kita dah login dekat device lain, tapi sebenarnya boleh je, cuma dia ada timing dia. Sebab sekarang ni memang platform overdrive ni memang terlalu ramai dah. Sebab tu kita syorkan menggunakan aplikasi smartphone atau DB. Okay, ataupun kalau buat masa sekarang mana-mana tak boleh, boleh cuba login menggunakan PNM 001 sehingga PNM 999 untuk kita test saja. Okay, untuk kita test saja, pilih saja apa-apa number. Contohlah kalau tulis PNM 099, okay, PNM 433, pastikan 3 number sahaja. Okay, alright, so saya dah login dekat platform overdrive sekarang. Okay, so kat sini. Okay. Oh. Okay, so okay, so saya dah login dekat menggunakan library card number lah. Okay, so sekarang ni apa yang kita perlu cari sajalah. Kita dah boleh cari buku yang kita nak. Okay, yes, betul. Kalau login guna kad, tak perlu password. Tapi kad dia adalah PNM 001 sehingga PNM 999. So pilih sebarang number daripada lingkungan tu lah. Okay. Okay, so kat sini kita dah boleh pinjam kesemua buku di dalam ini. Di dalam platform overdrive ni. Okay, so dia punya polisi dia berbeza untuk e-magazine dan juga bahan digital yang lain, bahan bacaan digital yang lain. Okay, so apa yang berbeza dia adalah kalau untuk magazine dia unlimited.
Limited maksudnya kalau saya dah pinjam, so orang yang kedua, yang ketiga boleh juga pinjam. Tapi sama jugalah. Dia akan berada di akaun kita selama 7 hari sahaja. Okey, so selepas 7 hari, buku yang kita pinjam tu termasuk majalah akan dipulangkan secara automatik. Okey, alright. So kat sini saya nak pinjam satu buku. Okey, kat sini ini adalah buku-buku bestseller. Okey, buku-buku yang popular seluruh dunia lah. Okey, saya ambil yang belakang sedikit. Okey, so kat sini saya pinjam buku okay, saya pinjam buku sekejap ya. Okay, saya pinjam buku yang menarik sedikit. Okey, saya ambil buku The Top Gear Story. Okey, The Top Gear Story. Kat sini dia tulis lah. Kat sini pinjam selama 7 hari. Ada koleksi ni ada jenis e-book. Okey, dan saya klik borrow. Okey. Alright. So kat sini dia ada dua. Dia ada dua, read now in browser ataupun kita nak download EPUB. So saya kalau melalui browser, saya tak sarankan download EPUB ni. Sebab apa? Sebab kita memerlukan third party software. Okay, maknanya kita perlu download software lain. So saya tak sarankan download EPUB ni. Okay, saya sarankan hanya read now in browser sahaja. Okay, so kat sini ditulis kat sini you can borrow 9 more titles. So maknanya kita untuk satu akaun boleh pinjam 10 buah judul. 10 judul. Okay. So maknanya walaupun saya pinjam buku ni, saya boleh pinjam lagi lah 9 judul. 9 title. Okay. Okay, klik read now in browser. Dan dia akan terus buka. Okay, buku kita tadi. Okay. Alright, so ini adalah contoh. Okay, contoh buku. Okay, contoh buku untuk The Top Gear Story. Okay, so kat sini kita boleh tengoklah ini adalah format. Format EPUB. Format EPUB. Okay, EPUB ni adalah electronic publishing lah. Ni kalau siapa-siapa yang dalam industri penerbitan buku, dia tahulah apa itu EPUB. Okay. Alright. Okay, so untuk EPUB ni dia berbeza dengan koleksi dengan hard copy buku hard copy. Okay, buku fizikal. Okay, sebab apa? Satu, untuk yang EPUB dan EPUB ni memang tiada page number. Okay, dia tak ada page number. Dan juga kalau untuk content pun dia berbeza. Kalau untuk table of content berbeza sebab apa? Kita boleh terus klik saja. Kita klik saja kalau kita nak chapter 4, boleh terus pergi ke chapter 4. Ni adalah untuk e-book lah. Okay, dan kalau kita nak cari spesifik perkataan, spesifik word, kat sini kita boleh search saja. Tapi dia akan keluar kat dalam buku ni saja. So saya cari perkataan track. So berkaitan dengan track semua adalah kat sini. Okay. Alright, kejap saya tengok dekat bahagian komen dulu. Saya akan cuba tolong jawab. Okay, so kalau pakai library card perlu tulis, betul. Tapi dekat select library tu kena pilih library card number lah. So tak perlu password. Tadi pun saya lupa password. Tuan cuba klik lupa password. Okay, so kalau lupa password, ataupun reset password, kemungkinan akan ada masalah lah untuk login dekat Overdrive ni nanti. So jangan risau. Nanti boleh je contact dekat pihak Yupusaka. Boleh contact dengan pihak Yupusaka. Kata saya dah reset reset password, saya tak dapat nak login dekat Overdrive. Saya nak guna Overdrive. Nanti pihak Yupusaka akan maklumkan kepada saya lah. Saya akan bukan saya lah, pihak kami akan buatkan ID. Saya pun dapat masuk walaupun reset. Okay, alhamdulillah. Maknanya sekarang dah upgrade lah.
Okay, so harap pengguna-pengguna lain pun akan jadi yang samalah walaupun dah reset. Okay, so nanti pihak BSC mohon bantu Alright, okay, so kita sambung semula. Okay, so ini adalah beberapa function lah, beberapa fungsi ataupun features yang ada dekat dalam Overdrive ni. So kalau saya klik tadi, dia akan keluarlah dekat page yang ada perkataan yang saya cari tadi. Okay, dan juga kalau contoh kita tengah baca, kita nak rehat sekejap, so kita boleh klik bookmark kat sini. Bookmark ni harap semua tahulah. Okay, bookmark ni macam kita nak tanda tempat mana yang kita nak sambung kemudian. Okay. Dan juga selain tu kita boleh ubah perkataan ataupun ubah font, ubah size dan ubah kita punya background ikut kesesuaian kita. Dan font type pun kita boleh ubah kat sini. Mengikut keselesaan kita lah membaca. Alright. Okay, so ini adalah antara feature-feature yang ada lah dekat dalam Overdrive dan untuk koleksi e-book. Okay, so kita akan so saya nak cuba untuk koleksi audiobook pula. Okay, saya akan tunjuk contohlah audiobook. Okay, untuk audiobook. Alright, so audiobook saya akan cuba pinjam buku. Saya ambil tengah sedikit lah. Okay, so saya akan ambil buku The Origin of the Internet. Okay, so saya klik borrow. Okay, sama juga borrow for 7 days. Okay, so kat sini kita tak ada untuk kita baca offline, kita kena gunakan aplikasi smartphone iaitu Libby. So kat sini kita boleh terus listen now saja dekat browser. So you can borrow 8 more title. So maknanya saya dah pinjam 2 buah buku. So maknanya saya boleh pinjam lagi 8 judul lagi. Okay. So listen now in browser. Okay, bila klik listen now in browser, dia akan keluar macam ni. Okay. So dia untuk kalau audiobook ni memang tiada perkataan. So kita tak perlu baca lah. Buku ni akan bacakan untuk kita. So kita kena guna earphone. Okay, ataupun kat dalam kereta pun boleh. Kalau untuk pengetahuan semua, kalau untuk Libby, aplikasi Overdrive ni, kita dah support untuk Apple CarPlay. Kita dah support Apple CarPlay. So maknanya nanti boleh cubalah. Boleh cuba. Maknanya kita boleh pasanglah buku audiobook ni dekat dalam kereta. So mudahlah nanti. Okay. Macam mana ni baru kena? Sorry? Baru lagi lah sejak mengandung. Okay. Alright. Okay, so kat sini kita just klik play saja. Introduction. In a world where the mere act of connecting to a Wi-Fi network can totally transform your day, have you ever stopped to... So macam tu je. Dia akan baca untuk kita. Alright. So 20 minit ni, ini adalah untuk kita sleep timer. Okay, sleep timer ni selalunya kalau orang takut tertidur. So bila orang takut macam tertidur, lepas 20 minit, 25 minit dia akan stopkan untuk kita. Okay, tapi saya tak sarankanlah sebab agak bahaya juga kalau kita sebelum tidur kita pasang earphone dekat telinga, itu amat bahayalah. Okay. Alright. Okay. Sekejap ya. Wonder how it all began. Picture this. You wake up in the morning and within seconds you're... Okay, so kat sini pun sama, ada bookmark. Okay, bookmark ni dia akan bookmark dekat masa yang kita nak sambung kemudian tu. Okay, dan juga ini adalah untuk speed. Speed kalau satu ni normal lah. Kalau nak lajukan, boleh lajukan kat situ. Okay, alright. So ini adalah untuk audiobook. So saya akan tunjuk untuk komik pula. So saya akan tunjuk komik pula. Okay, komik. Okay, so kita pergi ke home.
Okay, so insyaAllah saya akan cuba habiskan awal lah untuk sesi ni. Okay. Alright, untuk komik. Alright, okay, so ini adalah komik. Okay, so untuk komik, kita ada bermacam-macam buku popular lah. Alright, so saya akan pinjam buku Ayam Merah. Okay, sama juga selama 7 hari. Okay, selama 7 hari dan read now in browser. Okay. Alright, so ini adalah komik lah. Okay. So kualiti dia memang sangat-sangat baik lah. Kualiti sangat-sangat baik. So tak ada isu gambar pecah ke, apa ke. Nak baca pun senang. Tak ada masalah. Okay, so boleh cubalah. Di sini Okay, so boleh tukar zoom. So boleh tukar zoom ni. So tulisan dia tak pecah. Okay. Right, so ini adalah contoh e-comic dan seterusnya. Okay, seterusnya saya akan tunjuk majalah pula. Okay, so untuk majalah, okay, sorry. Okay, so ini adalah koleksi majalah. Okay, so majalah ni kita hampir kesemuanya adalah dalam bahasa Inggeris. Okay, dalam bahasa Inggeris Okay, so saya akan cuba pinjam buku cycling. Okay, so sama juga untuk yang ni akan pinjam selama 7 hari. Tetapi kalau macam saya cakap ni adalah unlimited. So ditulis kat sini lah, magazine don't count toward your checkout limit. You can still borrow 7 more titles. So maknanya kat sini dia tak kira lah walaupun kita pinjam 10 judul magazine pun dia tak kira, dia tak count untuk yang e-book dan juga audiobook tadi. Okay, so boleh klik read now in browser. Okay, and then okay, so kalau untuk koleksi magazine ni dia memang special sikit lah. Okay, so special sikit. Okay, so ni adalah contoh dia. So kualiti dia macam saya cakap lah, dia memang kualiti dia memang baik, sangat-sangat baik. So tak ada isu kalau tulisan pecah ke, walaupun tulisan tu kecil ke. Okay, so kita boleh zoom. Okay, so kita boleh zoom. Zoom pun tak ada masalah, boleh baca. Okay. Dan okay. Sorry. Okay. So boleh dengar Okay. Ada masalah ke dengan mic? Okay, tak ada. Okay, so kat sini ada function artikel. Contohlah kita tengah baca. Tapi kita nak baca dia punya artikel saja. So dia akan tukarkan magazine ni kepada yang EPUB. Iaitu kita mudah nak baca lah. Ini contoh. Dia akan buka ke artikel. Contoh macam ni, artikel kecil-kecil ni kita nak tukar kepada paparan yang lebih senang nak baca. So kita klik artikel, dia akan keluar macam ni. Ini adalah function yang sangat baik lah. Alright. Okay, so ini adalah contoh e-magazine. Okay, dan last kali saya nak tunjuk untuk read now in browser. Read along. Okay. So, koleksi read along. Okay, kat sini read along 4K. Okay, read along 4K. Okay, saya akan pinjam buku. Saya akan pinjam buku Astrobird. Okay, saya klik borrow. Okay, borrow for 7 days sama juga. Dan kat sini dia counting lah. Sebenarnya saya dah pinjam 4 buah buku tadi. Sebenarnya saya boleh pinjam 6 buah buku lagi. Okay, boleh klik read now in browser. Okay, so dia akan keluar macam ni lah. Okay, so kita klik play, buku ni akan
automatic dia akan Astro Birds, bacakan untuk kita. published by Owl Kids Books. Dan dia akan turnkan Chirp, buku tu Tweet, secara and automatic juga. Squawk loved to play in their playhouse. On this particular day, they were playing Astronauts, said Chirp. Okay, so itu adalah contoh untuk koleksi read along for kids. Okay. Alright. Okay, so saya rasa saya dah tunjuk ke semua jenis-jenis koleksi. Okay, so saya akan tunjuk beberapa features lah. Okay. So kalau untuk kecuali e-magazine lah. Okay, kecuali e-magazine, kita nak baca buku yang kita nak. Contohlah kat sini. Okay, kita nak pinjam buku tu tetapi buku tu tidak available. Contoh macam buku ni, buku Taylor Swift. Okay, Taylor Swift ni sedang dipinjam oleh orang lain. So bila buku tu tak available untuk dipinjam, maknanya buku tu sudah dipinjam oleh orang lain. Maknanya kita tak boleh nak pinjam lah. Dia button borrow tu tak ada. Okay, tetapi kita boleh holdkan buku ini. Hold tu maknanya kita pegang ataupun kita reserve buku ni. So maknanya selepas nanti dia dah pulangkan buku ni, kita akan dapat notifikasi melalui email. Okay, so kita klik place a hold dan kita akan dapat melalui email. Okay, so kalau contoh kalau menggunakan library card mungkin dia dah daftar email lah. Tapi kalau kita nak tukar email, kita edit email sahaja kat sini. Kita edit je email, kita masukkan email kita. Okay, tapi kalau untuk hold ni dia takkan automatic pinjamkan untuk kita lah. Sebab apa? Nanti kita tak perasan. Buku ni dah pinjam, sebenarnya buku ni dah pinjam tapi kita tak tahu. Dan kita tak baca juga buku ni. So nanti rugilah, nanti orang lain tak boleh pula nak gunakan buku ni. So that's why dia akan bagi notifikasi melalui email dan kita buka Libby dan kita akan pinjam secara manual lah. Kita akan pinjam sendiri. Okay. So boleh faham ada satu lagi button ni. Okay, button wishlist. Yang button tambah ni. Ini macam kiranya macam check out lah. Macam kita buka Shopee, kita nak shopping, kita nak check out buku, kita nak check out barang tu tapi kita tak nak beli lagi. Kita nak simpan dalam bukan check out, add to cart. Add to cart. Kita simpan dulu dalam cart kita. Sama juga macam function ni, kita tekan add to wishlist, maknanya nanti kemudian hari kita nak pinjam, kita nak baca buku ni. Kita tak nak baca sekarang. Tapi kita nak pinjam nanti. Tekan saja add to wishlist. Okay. Alright. Okay, so saya rasa saya dah cover ke semua feature-features dan juga berkenaan dengan koleksi lah. So kita ada juga koleksi bahasa Melayu. Okay, koleksi bahasa Melayu kita ada tapi tak terlalu banyak lah. Tapi still kita ada di Overdrive. Okay. Alright. Okay, so ada apa-apa soalan tak sebelum saya tunjuk untuk aplikasi Libby pula? Okay, saya buka soalan. So, sesiapa ada soalan? Ya betul Cik. Add to cart. Okay, slip kehadiran nanti pihak PNM akan hantar selepas di penghujung sesi kita ya. Dia bukan link slip, dia borang kehadiran dan juga saya akan sharekan untuk untuk e-sijil. Okay, so nanti penghujung sesi kita akan ada 2 Google Form lah. Okay, buku-buku teks sekolah kita tiada. Kita tiada buku teks sekolah dalam panel Overdrive. Sebab teks sekolah ni pihak publisher Malaysia nak kena jagalah. So nak kena jaga dia punya kualiti, dia punya konten semua. So biar itu dengan pihak sekolah lah. Okay. Okay, betul dia kehadiran. Okay, ada apa-apa soalan tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Puan Cik Lela. Syahrin. Ya, apa khabar? Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ya, Puan Lela. Okey, saya tengok dalam majalah untuk Reader Digest tu tak Okey. ada pun yang tak ada yang Januari tahun ni punya. Lepas tu yang tahun 2025 tak sampai Disember. Dia memang tak letak yang terkini ke? Okey, Reader Digest. Okey, Reader Digest yang ini ya. Okey, untuk Reader Digest, nanti saya semak. Saya rasa Reader Digest ni dia dah tak keluarkan dengan dekat Overdrive. Tapi tak apa, nanti saya akan semak untuk Reader Digest ni. Sebab kebanyakan judul-judul yang popular, bila dia dah terlalu popular, mereka nak jual by their own. Dia tak guna dah dekat platform-platform yang lain. Sebab dia nak control dia punya content lah. Sebenarnya kalau nak baca Reader Digest, kena pergi website dia, kena beli direct yang digital dengan dia. Tapi tak apa, saya akan semak. Nanti Cik Syamil cek balik ya. Boleh, okey. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Okey. Kenapa authentication fail? Okey, so sebab satu macam saya cakap tadi, sebab kita mungkin dah ada login dekat device yang lain, ataupun sekarang ni memang trafik dia tengah tinggi lah. Dan juga memang kadang-kadang dia memang akan ada masalah juga, sebab benda ni kita buat API dengan Upusaka, platform Upusaka. So kalau Upusaka trafik tinggi, mungkin akan ada masalah untuk login. Tapi tak ada masalah. So boleh guna library card number, ataupun boleh cuba malam nanti ke, okey. Tapi tak apa, saya akan tunjuk menggunakan Libby. So nanti saya akan tunjuk menggunakan Libby. So dalam masa tu kalau minta semua untuk download Libby. Okey, boleh buka smartphone anda, boleh pergi ke App Store ataupun Google Play Store, boleh download Libby, Libby. Okey. So boleh download Libby. Dia punya aplikasi ni dia punya saiz kecil saja. Saya rasa macam tak sampai 10 MB. Sebenarnya tak makan ruang simpan storage peranti anda semualah. Okay. Okay, so boleh cuba download Libby. Okay, so bila dah download Libby nanti, bila dah sekali login, so tak perlu nak login kali kedua dan ketiga lah, kalau gunakan device yang sama. So boleh buka terus baca. Tapi kalau browser ni kita kena login. Setiap kali nak baca kita kena login macam tu. So that's why kita recommendkan menggunakan Libby. Okay, so saya harap semua dah download aplikasi Libby. Okay, so Libby okay, sebentar ya. Okay, so saya akan Waalaikumsalam. Dekat Overdrive ni kalau kita nak cari buku bahasa Melayu, dia ada tak macam nak filter dia? Okay, filter. Okay, boleh. Saya akan tunjuk Okay, kalau untuk filter, okay, boleh klik button search. Okay, boleh klik advance. Okay, so kat sini ada subject, okay, ada language, award semualah. So boleh filter by language dan pilih Malay. Dan klik search. So kat sini dia akan keluar semua buku-buku Melayu. Okay. Okay, so boleh dapat cik Ya, dapat. Terima kasih tuan. Okay, sama-sama. Okay, so kita pergi ke aplikasi Libby Okay. So boleh nampak dekat skrin. Okay, saya besarkan sedikit. Okay. So kalau dah download dekat handphone, dia akan keluar macam ni lah. Bila first time kita buka App Store, dia akan keluar macam ni. Okay, so dia akan tanya. Okay, first question dia, do you have a library card? Okay, library card tu yang saya tunjuk tadi lah untuk kita login Overdrive tadi. Menggunakan library card ataupun menggunakan Upusaka ID. Okay, then boleh klik yes, I have a library card. Okay, so then dia akan tanya kita kita kena cari kita punya library.
Okay. So tak perlu, jangan pilih gas, jangan pilih recovery your data. Kalau recovery your data ni boleh dapatlah kalau melalui smartphone. Kalau kita tukar handphone ke apa, dia akan automatic. Okay, tetapi nak mudah, kita search for a library saja dan search National Library of Malaysia. Okay, National Library of Malaysia dah boleh dapatlah kat sini. Okay, National Library Malaysia, just klik saja. Okay, jangan search Perpustakaan Negara Malaysia Search National Library of Malaysia. Okay. Okay, dapat Okay, next dia akan tanya juga. Okay, National Library kita dah ada library card ke belum? So kita klik sign in with my card. Okay, card ni kalau kita belum ada sign in, belum ada library card lagi lah. Okay, klik sign in with my card dan juga guna Pustaka account ataupun library card number. Okay, so kalau gunakan handphone sendiri boleh je menggunakan Pustaka account. Okay, masukkan ID. Okay, masukkan ID. Okay, dan masukkan password. Okay. So macam saya cakap tadi, sometimes in period high level, the speed traffic we ask to confirm that you are not. Sebenarnya dia tengah high, tengah high traffic lah. Okay. High traffic. Okay. And then bila kita dah sign in, boleh klik next. Dan kita dah boleh pinjam dah buku. Sama macam saya tunjuk tadi. Okay. So kat sini ada e-magazine, ada audiobook, ada e-book, ada. Tapi dia punya apa beza dia, paparan dia lebih interaktif lah, lebih menarik. Okay. So semua koleksi semua ada di Libby. So lepas ni saya suggestkan kalau untuk browser kita daftar saja Pustaka. Tapi nak baca buku kita guna Libby ni. Okay. So boleh faham ada masalah tak dengan aplikasi Libby ni? Okay, ada juga yang tanya. Okay, sebab apa tak guna nama Overdrive? Okay, sebab apa kita tak guna Overdrive, tak guna nama Overdrive untuk aplikasi dia? Okay, sebab dulu memang ada aplikasi Overdrive ni. Tapi bila kita gunakan nama Overdrive, kita tak boleh ubah secara total dia punya UI ataupun dia punya paparan tu. So kalau Overdrive, contoh kalau paparan Libby ni kita panggil dia Overdrive. So maknanya dia tak synchronous dengan kita punya website tu. So that's why kita buatkan satu nama yang lebih mudah disebut dan juga yang lebih menarik lah. So kita macam Overdrive dia macam dia rebranding untuk aplikasi smartphone dia. Okay. So itu sajalah. Okay, saya akan tunjuk satu lah. Okay, saya akan pinjam buku. Okay, sekejap saya akan pinjam buku. Okay, New Fiction. Okay, Unplugged. Right. So dia punya paparan dia macam ni lah, dia lebih mudah kita nak fahami. Okay, klik borrow dan borrow for 7 days. Sama juga dan okay, open book. Dia lebih interaktif lah. Okay. Okay. Alright. So dia dah buka lah buku kita. Okay, so kita boleh kita tukar paparan. Okay, kita tekan back. Okay, macam tu lah. Okay. Alright. So kita dah selesai untuk berapa orang boleh pinjam untuk satu judul. Okay. Unit pembangunan koleksi. Okay, untuk satu judul kita boleh pinjam satu orang saja. Okay, kecuali e-magazine. E-magazine adalah unlimited. Walaupun 10 orang pinjam, judul tu boleh pinjam. Okay. Adakah buku yang dipinjam automatik tambah tempoh sendiri? Betul.
dia bukan tamat tempoh, dia akan dipulangkan secara automatik lah ke library. Okay. So maknanya kita pinjam je. Kita pinjam, kita baca, dah biarkan dalam akaun kita. So selepas 7 hari dia akan pulangkan secara automatik. Okay. Right, so saya akan tunjuklah, kalau tak ada soalan saya akan tunjuk FAQ. Okay, FAQ. Kenapa? Sekejap Saya akan tunjuk FAQ, soalan-soalan yang saya selalu dapat. Okay, alright. Okay, so boleh tengok ni FAQ. FAQ ni adalah soalan yang popular yang saya dapat daripada pihak Sekolah Negara lah. Okay, yang first kali, kenapa saya tak dapat login guna Pusaka ID? Okay. Kenapa tak dapat nak login? Okay, kadang-kadang macam saya cakap lah, ada case yang dia tukar password, okay, dia reset password, dia tak dapat nak login menggunakan Pusaka ID. Okay, tetapi ada juga yang berjaya. Okay, sebab apa? Overdrive ni dengan Pusaka platform ni kita gunakan API saja. Kita bukan buat full integration. Kalau orang IT dia faham lah apa itu API dan juga full integration. So kita API hanya untuk kita ambil user ID saja di platform Pusaka. So that's why kalau ada problem nak guna Pusaka ID, dia akan masalah lah kalau kita ada penukaran password. Tapi kalau tak ada masalah, alhamdulillah lah. Dan juga kalau contoh kalau ada masalah nak login, kita tak puan tak dapat nak login dekat Overdrive, boleh je usulkan kepada pihak Pusaka ataupun pihak UPNM. Nanti saya akan buatkan satu library card number lah menggunakan ID Pusaka yang sama. Okay. Sebenarnya lepas ni kalau nak buat macam tu, nanti kena login menggunakan library card number lah, bukan Pusaka ID. Okay. And then kenapa majalah yang saya selalu pinjam sudah tidak ada? Okay, macam Puan Lela tanya tadi. Puan Lela tanya tadi untuk majalah Reader Digest. Okay, so Reader Digest sebab ada certain library, ada certain majalah yang publishernya dah tak nak jual kepada pihak Overdrive. So bila tak jual ke Overdrive, maknanya kita tak dapat nak servekan dekat semua pengguna lah. Okay, so sebab mungkin ada sebab tertentu lah, mungkin sebab ada yang publisher tu dia nak nak koleksi digital dia nak serve by their own, dia nak handle sendiri, dia tak nak pihak third party yang handle macam tu lah. Contoh, tapi kalau ada macam saya cakap tadi, kalau ada majalah yang tuan-tuan ada memang selalu baca, memang sangat-sangat minat dengan majalah tu, boleh je screenshot ke ataupun bagi nama judul ke, bagi saja boleh je email kepada pihak Pusaka. Nanti insyaAllah nanti saya akan bantulah, pihak kami akan bantu. Okay. Alright. Dan soalan ketiga, saya mahu judul yang saya mahu, bagaimana nak dapatkan? Ni pun sama. Dia nak judul, contohnya dia nak judul yang dia ada jumpa dekat platform lain judul ni. Lepas tu dia screenshot, dia nak bagi, nak minta, boleh tak kalau nak dapatkan judul tu dekat Overdrive. Okay. Kalau judul tersebut kalau ada di marketplace ataupun di dalam dalam koleksi Overdrive, insyaAllah kita akan masukkan, kita akan uploadkan judul tersebut ke dalam PNM Overdrive. So kalau tak ada, maknanya buku tersebut dia tidak diberikan, maknanya tidak disediakan lah untuk marketplace Overdrive, untuk Overdrive. Okay. So kalau contoh-contoh boleh je usulkan judul-judul yang ramai nak ke, boleh je usulkan. Sebab walaupun buku tu tak ada kat dalam koleksi Overdrive, nanti saya akan minta pihak Overdrive cuba dapatkan lah. Kalau dah dapatkan, insyaAllah kita akan inform semula. Alright. So kadang-kadang
Dan soalan keempat kadang-kadang setelapan dah login. So terapan dah login ni macam saya cakap tadi lah, hide traffic. Dia akan tulis kita kena click captcha dan authentication fail. So kalau ada kes macam tu, boleh je cuba waktu yang lain. Jangan cuba spam. Kalau cuba spam banyak kali nanti memang takkan berjaya lah. So bila boleh rehat dulu, boleh cuba malam pula ke. Itu kalau selalunya berlaku kalau kita nak login menggunakan browser lah. Tapi kalau nak login menggunakan Libby, selalunya tak ada masalah. Ini adalah sebab kita punya penggunaan overdrive di Malaysia dah semakin meningkat. So bila dah semakin meningkat, memang kita sangat sukalah sebab dah ramai nak baca buku. Tapi bila dah ramai baca buku, itulah masalahnya yang selalu akan timbul. Okay? Alright. So rasanya kalau keempat-empat ni insyaAllah lah kita akan perbaiki. Kita akan perbaiki dari semasa ke semasa insyaAllah. Alright. Okay, so saya ada apa-apa soalan tak? Okay, maaf saya tinggal tadi aplikasi Libby saya baru tekan yes library card, lepas tu kena pilih apa? Okay, dah tekan yes library card. Kena search for a library. Type National Library of Malaysia. Okay, bila dah klik National Library of Malaysia, barulah sign in menggunakan Upusaka ID ataupun menggunakan library card. Okay, buat daripada Lenny Su. Okay, biasa pengguna bila tak dapat access beberapa kali, diorang dah tiada mood untuk guna. Betul. Jangan tak ada mood. Tak ada mood untuk waktu itu tidak mengapa. Nanti dah ada mood, berarti boleh pinjam semula. Boleh baca semula. Okay, so daripada Cik Zaudin, tak ada denda lewat. Alright. Okay, untuk yang Cik Adi, kalau Cik Adi tak ada mood, kita akan bagi ada mood semula dengan quiz. Okay. So saya akan buatkan quiz. Okay. Sekejap saya cari balik quiz. Alright. Okay. Oh, bukan saya ada cerita pengguna. Okay, tak apa. Okay. Tak apa, itu memang kes yang biasalah. Tapi jangan risau. Bila dah, macam saya cakap tadi, bila dah guna Libby, just login sekali saja. Lepas tu tak ada nak login dah. Okay. Alright. Okay, so Libby quiz So kita hari ni kita buat berbeza sedikit. Okay, kita buat berbeza sedikit. Kita akan buat soalan objektif. Okay, soalan objektif maknanya jawab ABCD macam tu sajalah. Kalau jawapan A, jawapan A. Okay. So macam ni lah saya akan buat 10 soalan. Okay, 10 soalan objektif. Okay, so 10 soalan objektif. Nanti kalau nak jawab, kena type dekat bahagian komen. Bahagian chat, sorry. Okay, dekat bahagian chat. So kita akan pilih pemenang yang paling tepat dan juga paling cepat lah. Nanti saya punya saya punya rakan sekerja akan membuat pemilihan pemenang. Okay, saya akan tanya dulu. Sebab sebab kita hari ni semua remote semua daripada lokasi yang berbeza. Okay, saya punya admin dah ada. Boleh type dekat bahagian komen. Okay, Encik Adam. Okay, Encik Adam Darussalam. Okay, Encik Adam Darussalam nanti minta tolong tengok pemenang dia. Okay, type nombor soalan dan jawapan. Okay, betul. Type nombor soalan dan jawapan. Okay, contoh. Soalan 1, 1A. Okay, soalan 2, 2B. Itu contoh. Okay, pastikan jawapan tu tepat lah. Okay. So bila kita dah pilih pemenang,
Okay, so pemenang tu perlu screenshot ataupun ambil gambar skrin ke yang mengatakan nama tuan-puan tu dah adalah pemenang. So nanti bila dah dapat boleh screenshot dan WhatsApp ke 0196968 964. Ini nombor admin kita. Okay? So boleh faham Okay, kalau boleh faham minta semua type ready. Okay, belum lagi, kita tak bagi soalan lagi. Kita akan tunjuk satu persatu. Okay, saya dah tengok dulu. Ramai tak yang ready? Adakah kesemua 400 mata memandang ni sedang aktif dengan kita punya sesi? Saya nak tengok dulu. Alhamdulillah Okay, semua dah ready. Okay, saya terlupa nak cakap pasal hadiah. Okay, hadiah kita akan menyediakan macam biasalah, kita akan menyediakan Grab voucher. Okay, untuk 8 soalan kita akan berikan RM20 Grab voucher dan kita ada 2 soalan grand prize. Okay, 2 soalan grand prize untuk soalan yang ke-9 dan ke-10 kita akan bagi Grab voucher yang bernilai RM50. Okay. So tapi yang mana-mana yang dah jawab tu kita bagi peluang lah. Saya target hari ni satu orang satu pemenang. Satu orang satu hadiah macam tu lah. Okay. Alright. Okay, semua dah ready Okay, soalan 1 Dah ready? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Untuk soalan 1. Okey, apakah fungsi utama pangkalan data overdrive yang disediakan oleh PNM? Okey, A. Menyimpan buku fizikal di perpustakaan. B. Menyediakan akses bahan bacaan secara digital. C. Menjual buku dalam talian. Dan D. Menyediakan latihan penulisan akademik. Okey, apakah jawapannya untuk soalan 1? Okey. Okay. Alright, saya tunggu jawapan. Okay, Encik Adam boleh ataupun boleh WhatsApp atau boleh text saya boleh text direct saya. Apakah pemenang untuk soalan 1? Siapakah pemenang? Bagi nama. Okey, pemenang nombor 1 Okey, saya akan type. Okey, type. Tak apa dah. Okey, pemenang nombor 1. Macam mana nak ni Okey, okey, pin. Terima kasih Okey, pemenang soalan 1 adalah Puan Zainatul Azura binti Nuraini, KKPSA. Okey. Alright, okay. Puan Zainatul Azura. Okay, ada tak? Okay, minta screenshot minta screenshot. Minta screenshot soalan dan juga pengumuman pemenang tu. Okay, kalau dah siap screenshot nanti boleh WhatsApp dekat nombor okay. So jawapan dia B lah. Alright. Ke bila minta screenshot ke nombor yang tertera lah. Ataupun screenshot saja keseluruhan skrin ni nanti boleh dapat lah nombor WhatsApp ni. Okay. Okay dah selesai Puan Zainatul. Kalau sudah screenshot boleh cakap sudah. Okay, tahniah Okay, Alhamdulillah. Kita tahniah kepada Puan Zainatul Alright, so kita nak buka untuk soalan yang kedua. Okay, soalan kedua Okay, soalan kedua. Apakah aplikasi rasmi yang digunakan untuk mengakses overdrive melalui telefon pintar? A. Kindle. B. Google Book. C. Libby. Dan D. Kopa Fasil. Okay, apakah jawapannya? Okay, kena laju sikit. Sebab untuk yang ni kita buat objektif. Sebab sebelum ni kita buat soalan subjektif tapi macam tak terlalu ramai yang menjawab. So kita nak bagi memeriahkan sesi kita buat soalan objektif. Okay. Alright. Okay, sudah adakah pemenang?
untuk soalan 2. Okey, so jawapannya adalah C, iaitu Libby. Okey. Siapakah pemenang kita? Okey, Encik Adam Darussalam. Okey, pemenang soalan nombor 2 adalah penyelia PD Pulau Pinang. Okey, penyelia PD Pulau Pinang. Ini adalah staf PNM juga ya. Okey, penyelia PD Pulau Pinang. Okey, harap ke semua staf-staf perpustakaan yang hadir dapat menggunakan info-info yang daripada sesi inilah untuk diberikan kepada pengguna-pengguna library. Okey. Penyelia PD Pulau Pinang dah ada ke? Okey, penyelia PD Pulau Pinang. Okey. Okey, minta cik minta puan atau encik untuk screenshot. Okey, screenshot screen dan nanti boleh WhatsApp ke nombor yang tertera. Okey, kalau sudah boleh cakap sudah. So kita boleh terus ke soalan nombor 3. Okey, sudah? Okey, sudah ya, penyelia PD Pulau Pinang. Okey, kalau tak sempat nak screenshot PC. Okey. Okey, so tahniah kepada penyelia PD Pulau Pinang Okey, so tahniah untuk pemenang soalan yang kedua. Okey. So kita pergi ke soalan nombor 3. Okay, soalan kita nombor 3 So yang mana yang tak sempat walaupun tadi dah terpaling cepat ke, boleh cuba lagi sebab kita ada lagi 8 soalan lagi. So mungkin ada rezeki hari ni insya-Allah. Right? Okey, soalan nombor 3 Okey, soalan nombor 3, siapakah yang layak mengakses PNN Overdrive? Okey, A, semua pengguna tanpa pendaftaran. B, ahli perpustakaan universiti. C, kesemua warga negara yang berdaftar dengan Jupustaka. Dan D, staf PNM sahaja. Okey, so maknanya PNN Overdrive ni hanya untuk staf PNM sahaja ya. Yang bukan staf PNM ataupun yang library lain ataupun rakyat Malaysia tak boleh guna. Hanya staf PNM sahaja yang boleh guna Overdrive ni. Okey. Apakah jawapannya? Dah ada juga? Ada juga ke yang jawab D? Okey, so jawapannya adalah C. Kesemua warga negara yang berdaftar dengan Jupustaka. Okey, Encik Adam Darussalam. Adakah kita sudah ada pemenang? Okey. Alright, so kita sudah ada pemenang. Pemenangnya adalah Siti Diana Betty Dahlan. Oh, ni Puan Diana Puan Diana, PNM juga. Saya pernah berurusan dengan Puan Diana dulu. Okey, Puan Diana, anda adalah pemenang untuk soalan nombor 3. Hadiah merupakan Grab voucher bernilai RM20. Okey, Puan Diana. Okey, Puan Diana minta screenshot dan kalau sudah screenshot boleh cakap sudah ya. Okey, terima kasih Puan Diana. Okay, terima kasih Puan Siti Diana untuk dan juga tahniah untuk soalan untuk pemenang soalan nombor 3. Okey, kita masih ada lagi 7 soalan lagi. Okey, 7 soalan lagi. Alright, soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat. Okey, soalan keempat adalah apakah yang berlaku selepas tempoh pinjaman bahan di Overdrive itu tamat? A, pengguna dikenakan denda. B, bahan akan dipandang secara kekal. C, bahan akan dipulangkan secara automatik. Dan D, akaun pengguna akan disekat. Okey. So kalau tak pulangkan buku dalam Overdrive ni, akaun anda akan disekat. So maknanya selepas ni anda dah tak boleh nak pinjam buku lah dekat Overdrive sebab akaun anda akan disekat sebab tak pulangkan buku. Okey. Betul ke jawapan dia D? Okey, kita tengok jawapan dia apa. Okey, jawapan dia adalah C, iaitu bahan akan dipulangkan secara automatik. Okay, alright. So, okay, kita sudah ada pemenang Okay, pemenangnya adalah
Fatin Zarin. Okey, Cik Fatin Zarin. Okay, saya tak tahu cik atau puan ya. Tapi selalunya kalau Fatin ni cik lah. Tapi saya tak tahu. Saya just panggil cik saja. Cik Fatin Zarin. Okay, Cik Fatin Zarin. Anda adalah pemenang untuk soalan yang keempat. Alright. So tahniah kepada Cik Fatin Zarin. So kalau sudah screenshot boleh screenshot. Untuk grand prize dah menang, boleh jawab lagi ke? Okay, nak try jawab boleh try jawab. Tapi kalau boleh kita bagi peluang lah dekat apa? Dekat peserta-peserta yang lain. Sebab kita hari ni kita ada 400 lebih. Ini antara rekod kita. Selalu kita ada 200, 300 saja. Tapi hari ni kita ada 400. Okay. Okay. Puan Cik Fatin Zarin, kalau sudah screenshot boleh cakap sudah ya. Minta maaf Encik Syamil. Ya, Puan Zina. Saya rasa pemenang yang soalan ketiga tadi Captain Mufris sebab dia lagi awal. Captain Mukris. Okay. Okay, tak apa sebab kita sebab saya pun dah okay. Saya dah berikan kepercayaan kepada Cik Adam Darussalam, tapi jangan risau, kita tak bias. Mungkin Cik Adam Darussalam ada terlepas ataupun dia punya laptop. Sebab kita, bila benda ni laju, dia kadang-kadang waktu timing yang sama. Tapi yang pemenang dia sebenarnya kalau dekat PC puan orang lain. Tapi dekat PC orang lain. Okay. Sebab dia macam di detik yang sama. Tapi dia akan keluar yang berbeza. Okay. So that's why kita akan stick kepada laptop daripada Encik Adam Darussalam saja. Okay? Okay, so Cik Fatin Zarin sudah screenshot. Okay, so tahniah. So tahniah kepada Cik Fatin Zarin untuk soalan yang keempat. Okay, so soalan yang kelima pula. Okay, saya rasa hari ni saya macam bukan tenaga pengajar dah. Saya macam DJ pula rasanya. Okay. Alright, so soalan yang kelima Okay, jangan risau kita ada lagi 6 soalan InsyaAllah akan ada rezeki lah. Okay, so soalan yang kelima adalah manakah antara berikut merupakan kelebihan menggunakan overdrive dan lebih? Okay, A. Perlu hadir ke pusaran untuk pinjam dan pulang. B. Hanya boleh akses pada waktu pejabat sahaja. C. Dapat membeli bacaan secara talian. Dan D. Tiada denda lewat pemulangan. So maknanya kalau kita nak akses overdrive ni, kita kena akses pada waktu pejabat saja. So, lepas 5 petang tu kita dah tak boleh nak akses dah overdrive, lebih. Okay? So malam-malam kita dah tak dapat lah. Sebab overdrive dah ditutup, diikut office hour. Okay. So apakah jawapannya? Alright. Jawapannya. Adakah B? Okay, dan jawapannya adalah D, iaitu tiada denda lewat pemulangan. Okay. So, okay, Cik Adam Darussalam. Okay, sudah ada pemenang Okay, pemenang untuk soalan yang kelima adalah Cik Adibah Nur Hamami. Okay, Cik Adibah Nur Hamami pemenang. Oi, ada. Kejap, ada juga yang jawab B Allah. Ni mesti yang jawab B ni mesti dia tak join daripada awal ni. Ya Allah, yang B tu yang saya jawab B tadi sebab itu adalah sarkazm saja, sarkazm. Takkanlah pakalah data hanya ikut waktu pejabat. Macam tak logik pula. Okey. So tahniah kepada Cik Adibah Nur Hamami Cik Adibah Nur Hamami. Okey, Cik Adibah, so kalau dah dah screenshot, okey boleh cakap sudah. Okey, so tahniah kepada Cik Adibah Nur Hamami untuk soalan yang kelima. Adalah pemenang untuk soalan kelima. Okey, so saya akan mengelirukan anda saya akan buat ayat sarkazm. Sebab rasanya soalan dia macam kalau kita join daripada awal, soalan ni memang soalan senang, sangat senang. Cuma bila saya buat sarkazm tu dia akan
membuatkan anda lebih susah untuk soalan tu walaupun soalan senang. Okay. Alright. So soalan yang keenam. Okay, soalan yang keenam adalah apakah yang diperlukan untuk log masuk ke PNM Overdrive melalui aplikasi Libby? Okay, A. Akaun media sosial. B. ID pusaka ataupun library card number. C. IC kad pengenalan sahaja. Dan D. Alamat email peribadi. So maknanya anda semua kena ada Facebook, kena ada Instagram, barulah boleh login ke aplikasi Overdrive. Atau aplikasi Libby. Okay. So, apakah jawapan yang benar? Apakah jawapan yang tepat? Adakah A, akaun media sosial? Alright, okay, so jawapan dia adalah B. Okay, jawapan dia adalah B, iaitu ID Pusaka ataupun library card number. Okay, so dia punya, okay, so kita dah ada pemenang Okay, so kita ada satu-satunya, saya rasa first lelaki yang menang soalan kuis kita, iaitu Encik Nur Amin bin Maidin, PNM. Okey, Encik Nur Amin, anda adalah pemenang untuk soalan yang ke-6. Okey, kalau Encik Nur Amin, so kalau dah screenshot boleh komen sudah screenshot sudah Okey, Encik Nur Amin. Encik Nur Amin ada? Nur Amin bin Maidin. Okey, sudah screenshot Cik Nur Amin? Oh, lain slow. Okey, tak apa. Cuba saja. Okey, Cik Arina boleh cuba saja. InsyaAllah kalau ada rezeki, adalah nanti. Okey. So, Cik Nur Amin, Cik Nur Amin sudah screenshot Okey, kalau sudah screenshot, okey, so kita akan pergi ke soalan yang ke-6. Soalan yang ke-7. So kita ada 3 lagi soalan. Mungkin tadi banyak kali dah daripada soalan 1 dah cuba yang paling awal. Belum ada rezeki. Mungkin rezeki anda untuk soalan yang grand prize punya, yang RM50 Grab voucher. Kita tak tahu rezeki Tuhan bagi. Okey. Soalan yang ke-7. Okey, soalan ke-7 berbunyi, apakah jenis peranti yang boleh digunakan untuk mengakses Overdrive ataupun Libby? A. Komputer sahaja. B. Telefon pintar dan tablet sahaja. C. Telefon pintar, tablet dan komputer. Okay, D. Mesin kios perpustakaan sahaja. So maknanya anda kena pergi perpustakaan lah. Sebab kita hanya boleh akses melalui kios saja. Sebab kita ada kios dekat dekat library, kena akses melalui situ sahaja. Okay, nak pinjam, nak pulangkan, kena pergi ke kios tu. Okay, betul tak jawapan dia D? Okay, saya jawab D Betul ke jawapan dia D? So jawapan dia adalah, okay, jawapan tepat dia adalah C. Telefon pintar, tablet dan komputer. Okay, so ada tak pemenangnya? Okay, so telefon, tablet ni merangkumi kalau contoh kalau anda ada ada Kindle ke ataupun Kobo reader, okay, macam ataupun yang Amazon punya reader, sebab banyak itu merangkumi dengan tablet sekali. Kalau ada e-book reader. Okay, so pemenangnya adalah Afifah PDO RANR. Okay, Cik Afifah Cik Afifah PD. Cik Arifah PD, anda adalah pemenang untuk soalan yang ke-7. Okay, so anda adalah pemenang soalan yang ke-7 Okay, so Cik Afifah, so kalau sudah screenshot, okay, boleh jawab sudah Okay, Cik Afifah ada? Okay, sudah. Okay, Alhamdulillah. Alright. Okay, terima kasih dan tahniah kepada Cik Afifah untuk pemenang soalan yang ke-7. Alright, so kita bermula. Okay, belum lagi. Tu soalan ke-9 dan ke-10 Okay, so kita ada 3 lagi soalan. Okay, soalan yang ke-8. Soalan ke-8 adalah berbunyi, apakah fungsi muat turun download dalam aplikasi Libby?
A untuk membeli e-buku, B untuk membaca bahan tanpa sambungan internet, C untuk mencetak e-buku dan D untuk berkongsi bahan kepada pengguna lain. Okey, apakah fungsi download dalam aplikasi Libby? Okey, sebenarnya saya terlupa sebenarnya nak tunjuk fungsi tu, tapi rasanya saya hanya ada explain saja. Kalau kita nak download, kita kena menggunakan aplikasi Libby. Tapi mungkin semua orang tahulah kalau kita download apa yang kita boleh buat. Maknanya kita boleh kongsilah dengan pengguna yang lain. Bukan rasa. Okey, bukan. Okey, jawapannya adalah B. Jawapannya adalah untuk membaca bahan tanpa sambungan internet. Okey, so maknanya kita boleh baca secara offline. Okey, bukan lain lah. Okey. Untuk maklumat semua, kalau kita download, kalau kita download buku daripada Libby. Okay, so bila kita download buku, kita tidak akan jumpa file tersebut. So maknanya bila kita tak jumpa file tersebut, maknanya kita tak boleh nak kongsi lah. Kita tak boleh nak kongsi, kita dengan orang lain kita tak boleh nak plagiarism. So that's why kita menggunakan aplikasi Libby ni, dia lebih canggih lah. Kita panggil dia DRM. DRM tu adalah Digital Right Management. Okay. Okay, link. Okay, link kehadiran nanti boleh boleh PM pihak PNM ya. Nanti pihak PNM akan berikan nanti. Okay. Alright, so pemenangnya adalah Lapi Zaini. Okay, Lapi Zaini adalah pemenang untuk soalan yang ke-8. Alright. Okay, so Lapi Zaini minta untuk screenshot screen dan juga boleh type sudah dekat bahagian komen. Okay, alright. Okay, sudah Okay, terima kasih kepada Encik Lapi Zaini untuk pemenang soalan yang ke-8. Okay, so kita bermula. Okay, soalan 9 ni adalah bermula grand prize kita. Okay, so bila grand prize ni memang soalan dia lebih susah sikit lah. Okay, soalan yang ke-9 adalah soalan grand prize kita lah. Okay, soalan grand prize kita yang pertama, kita ada 2 grand prize kita. Okay, soalan ke-9 iaitu grand prize pertama kita adalah apakah yang perlu dilakukan oleh pengguna sekiranya bahan digital yang ingin dipinjam di overdraft sedang dipinjam oleh pengguna lain? Okay, A. Meletakkan tempahan hold dan menunggu giliran. B. Membeli bahan tersebut. C. Menunggu tanpa sebarang tindakan. Okay, D. Berhubungi pihak PNM untuk membuka akses. Okay. Alright, so apakah yang kita kena buat kalau buku tu tengah dipinjam oleh orang lain? Okay, kalau macam saya akan belilah buku tu. Saya akan beli buku tu, saya akan pergi ke kedai, saya akan cari buku yang sama untuk kita. Sebab saya tak dapat nak pinjam lah buku tu, saya kena beli buku tu. Jawapan saya B. Okay, cuma nak tengoklah apa jawapan dia yang tepat. Okay, jawapan dia yang tepat, saya nak tengok dulu. Okay, so jawapan dia adalah A. Okay, jawapan dia A adalah meletakkan tempahan hold dan menunggu giliran. Okay, benda ni pun saya dah explain tadi semasa sesi kita tadi. Okay, alright, so pemenangnya. Okay, pemenang grand prize kita yang bernilai RM50 Grab voucher. Siapakah pemenangnya? Okay. Okay, boleh dengar tak suara?
Hello? Okay, sorry. Hang sebentar. Okay. Ya, kita sambung balik. Okay. Alright. Okay, maaf ada sedikit masalah. Alright. Okay, so untuk soalan ke-9. Okay, siapakah pemenangnya? Soalan yang ke-9. Ada dah pin tak? Okay. Pemenang soalan yang ke-9 adalah Perpustakaan Desa ataupun PD Masjid Kariah Si Kamat Negeri Sembilan. Okay, sudah screenshot Okay. Sudah screenshot. Alright, so sudah screenshot nanti boleh WhatsApp ke nombor yang tertera 019 6968 964. Okay. Alright, so kita teruskan ke soalan yang terakhir, iaitu Grand Pass kita yang ke-2. Okay, soalan yang terakhir Okay, soalan terakhir ni kita buat berkaitan dengan You Pustaka lah. Alright. Okay, soalan yang ke-10 ataupun Grand Prize kita yang terakhir adalah apakah tujuan utama perkhidmatan You Pustaka yang disediakan oleh Perpustakaan Negara Malaysia? Okay, A. Membolehkan pengguna membeli bahan bacaan digital. B. Menyediakan akses khas untuk kaki tangan PNM sahaja. C. Menggantikan perkhidmatan overdrive sepenuhnya. Dan D. Menghubungkan koleksi digital pelbagai perpustakaan melalui satu platform perkongsian. Okay, apakah jawapan dia? Okay, kalau saya akan jawab membolehkan pengguna membeli bahan bacaan digital. Sebenarnya kalau saya nak beli e-book, saya kena pergi ke You Pustaka platform. Alright? Okay, adakah jawapan saya A tu betul? Okay, kita tengok apakah jawapan yang ramai. Ada yang jawab A juga ya. Okay, betul. Okay, betulkah jawapan A? Okay, kita tengok jawapan dia yang tepat adalah jawapan dia adalah D. Menghubungkan koleksi digital pelbagai perpustakaan melalui satu platform perkongsian. Mungkin ayat dia sedikit pelik sikit tapi dia punya maksud dia betul lah. So tempat You Pustaka ni tempat menghubungkan ke semua koleksi digital, ke semua pakalan data. Kita akan semua ditempatkan di You Pustaka. Sebenarnya banyak lagi fungsi-fungsi You Pustaka tapi ini adalah salah satu fungsinya. So kita dah ada pemenang ke? Alright, okay, so pemenang soalan terakhir adalah Najwa Nazam. Okay, Najwa Nazam. Okay, harap semua jangan keluar lagi ya. Okay, jangan keluar lagi sebab saya nak share untuk link untuk ECJ. Okay, so Cik Najwa Nazam, tahniah anda adalah pemenang Grand Prize kita. Okay, tahniah kepada Najwa Nazam dan juga soalan terakhir kita. Okay, so kita selesai untuk sesi kuis. Okay, so sesi kuis kita dah selesai. Saya akan sebelum kita akhiri. Okay, saya akan share satu link untuk mendapatkan ECJ. So mana-mana yang nak dapatkan ECJ, okay, boleh isi form yang saya share tu. Okay, saya ada share satu link ECJ. Okay, sekejap ya. Okay, link ECJ. Okay, ada dua Okay, ada dua. Link ECJ dan juga borang kehadiran. Okay, baik. So sebelum anda soalan-soalan yang mana ya Puan Nadra? Cik Nadra, sorry. Soalan-soalan yang mana ya? Yang ABC tadi tu ke? Yang quiz tu ke? So kalau ada screenshot tadi mungkin boleh kongsilah. Boleh je buat dengan pengguna-pengguna library. Okay. Alright, so nanti boleh copy dulu link. Boleh copy dulu link untuk borang kehadiran dan juga
e-sijil. So kalau memerlukan e-sijil, kena isi kedua-duanya sekali lah. Untuk e-sijil tu nanti, itu adalah macam Google Form tu just untuk dapat e-sijil dan juga feedback lah daripada anda semua. So kalau rasa macam hari ni macam saya tak bagus dalam segi penyampaian, boleh je komen dekat dalam Google Form yang dalam link e-sijil tu. Nanti insyaAllah nanti selepas ni kita, mungkin saya ataupun pihak kami akan perbetulkan mana yang tak betul tu. Alright. Okay, so ada apa-apa soalan tak berkaitan? Okay, boleh ke minta kuis tu untuk kita buat dekat jabatan sendiri? Boleh insyaAllah. Boleh je guna link, boleh kuis tu. Nanti saya akan share lah, saya akan bagi kepada pihak PNM. Sebenarnya sebelum ni saya tak kongsi file kuis tu sebab sebenarnya saya akan guna yang kuis tu saja. Saya akan guna kuis soalan yang sama untuk next training. Tapi tak apa, nanti boleh je saya kongsikan. Alright, so kalau tiada soalan, saya akan serahkan semula kepada Puan. Sekejap ya. Okay, saya akan serahkan semula kepada Puan Rustira untuk penutupan, dan saya ambil kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir sesi ini daripada awal sampai akhir, dan juga tahniahlah kepada anda semua sebab dah berjaya habiskan selama hampir 2 jam bersama dengan saya. Alright, itu saja. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Cik Ahmad Syamil. Memang banyak ramai peminat mendapat sambutan hari ini. Terima kasih banyak kerana perkongsian ilmu yang telah diberikan kepada kami semua. Okey, dan terima kasih jugalah kepada para peserta yang alhamdulillah kekal sampai ke akhir program. Untuk mengikuti eksplorasi digital pada hari ini. So saya harap nanti kalau kami buat lagi eksplorasi digital, boleh bagi sokongan lah dengan menyertainya. Sebelum saya menutupi program pada hari ini, so ada apa-apa soalan lagi ke yang boleh tanya, yang nak ditanya? Bukan selalu. Sebelum saya menutupi program ni, kalau tak ada apa-apa, saya Puas, minta screenshot dulu kita punya sesi. Okay, kalau siapa nak buka kamera, boleh buka kamera ya. Screenshot semua, ambil gambar semua. Ambil gambar. Tuan-puan boleh buka gambar kamera semua, ambil gambar semua. Okay, itu dia ramai. Okay, 1, 2, 3. Alright, okay, sudah. Okay, terima kasih.